Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwanuddin bin Asri, nombor metrik 061856. InsyaAllah pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan tentang ayat ahkam, yakni ayat 17 hingga 18, di mana surah At-Taubah ini di bawah tajuk mengimarahkan masjid. Ayat ini menerangkan bahawa orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid, dan ayat ini juga menegaskan bahawa yang pantas untuk memakmurkan Masjidil Haram adalah kaum mukminin. Kerana itu sangat dianjurkan bagi mereka untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita mendengar ataupun melihat ayat 17 hingga 18 yang berbunyi: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Okey, baik. Kita lihat pada hukum syariat. Hukum pertama, apakah yang dimaksudkan dengan mengimarahkan masjid pada ayat di atas? Sebilangan ulama' mengatakan bahawa mengimarahkan masjid adalah membina dan memuliakan apa yang musnah, dan ia dikatakan sebagai binaan panca indera. Dan Rasulullah SAW juga menunjukkan dalam sebuah hadis yang bermaksud, barang siapa membangun sebuah masjid kerana Allah Subhanahu wa taala, walau seukuran sarang sekalipun, yakni kandang burung ataupun lebah sekecil dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah dalam syurga. Kemudian kita lihat pada hukum yang kedua, adakah dibenarkan menggunakan orang kafir dalam membina masjid? Di sini ada dua pendapat. Yang pendapat yang pertama mengatakan tidak dibenarkan bagi seseorang Muslim untuk menggunakan orang kafir dalam membina masjid kerana ia adalah seni bina fizikal, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk benarkan orang-orang musyrik rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pendapat kedua mengatakan dibolehkan bagi Muslim untuk menggunakan orang kafir kerana apa yang dilarang darinya hanyalah menjaga dirinya dan kebebasan dalam menguruskan urusan, seperti jika ia adalah penjaga masjid ataupun orang yang bertanggungjawab ataupun wakaf itu adalah orang kafir, dan untuk penggunaan orang kafir dalam karya di mana tidak ada penjaga seperti batu ukiran ataupun batu dan pertukangan, nampaknya dia memasuki larangan itu, dan ini adalah pandangan majoriti ahli fuqaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik bin Hazani, nombor metrik 061510. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan berkenaan surah At-Taubah ayat 17 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidaini ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum fiha khalidun. Yang bermaksud, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahawa mereka sendiri itu kafir, mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahawa tidaklah layak bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah yang dibangun atas namanya semata-mata tiada sekutu baginya. Sebahagian ulama ada yang membacanya Masjidallahi dalam bentuk tunggal. Makna yang dimaksudkan ini ialah Masjidil Haram, masjid yang paling mulia di bumi ini. Sejak pertama dibangun untuk menyembah Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Orang yang membangunnya adalah kekasih Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan mereka ini mengakui bahawa mereka sendiri itu kafir, yakni keadaan dan ucapan mereka yang mengungkapkan kekafiran mereka.
As-Sadi telah mengatakan, seandainya anda tanyakan kepada seorang Nasrani itu, apakah agamamu? Niscaya dia menjawab Nasrani. Dan seandainya anda tanyakan kepada seorang Yahudi, apakah agamamu? Niscaya dia menjawab Yahudi. Dan terhadap orang Sabi'i, niscaya dia menjawab bahawa dia adalah pemeluk agama Sabi'ah. Dan terhadap orang musyrik, dia akan menjawab sebagai seorang musyrik. Selanjutnya, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan bahawa amal dan pekerjaan orang-orang kafir yang mereka bangga-banggakan, iaitu memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum orang-orang haji dan lain-lain, akan sia-sia selama mereka itu di dalam kesyirikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, yang bermaksud sekiranya mereka ini mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Surah Al-An'am ayat 88. Akhir ayat ini menerangkan bahawa orang-orang musyrik itu kekal di dalam neraka kerana tidak ada amal mereka di dunia yang berguna dan dapat menolong mereka di akhirat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Luqman bin Nordin, nombor metrik 060248. InsyaAllah pada hari ini saya akan bentangkan tentang penjelasan surah At-Taubah, yakni pada ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dalam ayat di atas, dalam ayat yang ke-18 ini, Allah menyatakan orang yang layak memakmurkan masjid atau rumah Allah hanyalah golongan yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sifat-sifat golongan yang diangkat layak memakmurkan rumah Allah, rumah Allah itu. Sifat yang pertama adalah mendirikan sembahyang. Sembahyang adalah bukti keimanan seseorang dan merupakan amalan mula-mula yang akan dihisap pada hari akhirat kelak. Oleh itu, jikalau sembahyang dijaga, maka amalan yang lain juga mudah dijaga. Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh pula berkenaan dengan zakat. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Jika sembahyang adalah ibadat yang berkaitan dengan jasad, maka zakat pula merupakan ibadat dengan harta. Dalam ayat ini, Allah menerangkan sifat-sifat mereka yang dikatakan layak memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pemakmuran ini seperti yang dijelaskan, termasuklah melakukan amalan-amalan ibadat yang khusus seperti sembahyang dan berzikir, atau ibadat tidak khusus seperti mencantikkan dan membersihkannya. Kelayakan yang utama adalah iman, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping itu mempercayai serta meyakini kewujudan hari akhirat. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sifat-sifat orang beriman. Antaranya adalah orang-orang yang mendirikan sembahyang, yakni 5 kali sehari. Kenyataan ahli tafsir berpendapat perkataan aqamas solah membawa maksud mendirikan sembahyang pada waktu-waktu yang ditentukan. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rabil Ikhwan Hadrabi bin Mu'addi 059727. Saya akan sambung perbincangan berkaitan dengan subtopik yang berkaitan dengan perbandingan antara kitab mengikut mazhab. Perbandingan yang dapat kita lihat adalah dari segi perbincangan berkaitan dengan adakah haram kepada orang kafir memasuki semua masjid atau hanya terhad kepada Masjidil Haram sahaja. Di sini terdapat beberapa pandangan mazhab yang dapat kita lihat, antaranya ulama Syafi'i dan Hanbali.
Mereka berpendapat bahawa selain Masjidil Haram, orang bukan Islam dibolehkan memasuki masjid sekiranya dipersetujui dan mendapat keizinan daripada umat Islam setempat. Adapun jika memasuki Masjidil Haram, maka hukumnya adalah haram dan ditegah. Manakala ulama Hanafi membolehkan orang bukan Islam memasuki masjid sama ada Masjidil Haram atau masjid yang lain. Hal ini berdasarkan satu riwayat yang menyebut bahawa Nabi SAW menerima utusan Bani Thaqif di dalam masjid sedangkan mereka ketika itu masih belum masuk Islam. Ini menunjukkan bahawa orang bukan Islam boleh memasuki masjid tanpa kecuali sama ada Masjidil Haram atau selainnya. Yang ketiga, ulama Maliki pula menyatakan bahawa bagi orang bukan Islam, hukumnya makruh memasuki masjid sama ada Masjidil Haram ataupun masjid selainnya, sama ada mendapat persetujuan daripada umat Islam atau tidak, melainkan kerana darurat. Contohnya seperti memperbaiki bangunan masjid yang tidak dapat dilakukan oleh umat Islam. Seterusnya, bolehkah menggunakan orang kafir dalam membina masjid? Sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak boleh bagi seorang Muslim menggunakan orang kafir dalam membina masjid kerana ia adalah seni bina yang hissi dan Allah telah melarang membolehkan orang musyrik membina rumah-rumah Allah. Zahirnya boleh menggunakannya secara zahir. Kerana yang dilarang daripadanya adalah penguasaan ke atas masjid itu sendiri dan kebiasaan dalam menguruskan urusannya seperti nazir masjid ataupun tadbir wakaf yang kafir. Adapun penggunaan orang kafir dalam pekerjaan yang tidak ada celanya seperti mengukir batu, membina dan bertukang tidak termasuk dalam larangan. Dan ini adalah pendapat majoriti fuqaha dan Allah lebih mengetahui. Itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Bagairi, nombor matrik 059795. Jadi apabila kita menelusuri ayat ini, kita dapat mempelajari bahawa segala amalan kebajikan yang dilakukan oleh golongan bukan Islam tidak mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berikutan dengan itu, memakmurkan masjid ini hanyalah patut dilakukan oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kitalah umat Islam. Dan juga umat Islam ini diajar supaya ikhlas dalam amalan dan tindak tanduk. Apa yang kita buat ni, kita perlu ikhlas. Jadi umat Islam juga dituntut memakmurkan masjid dengan perkara-perkara dan amalan-amalan yang mendatangkan faedah. Seperti sembahyang Jumaat, sembahyang berjemaah, berzikir, mengadakan majlis ilmu, begitu. Jadi untuk membentuk jiwa Muslim yang sejati ni, sembahyang berjemaah di masjid adalah salah satu cara yang terbaik ke arah itu. Di samping benda ni dia mendapat pahala yang berlipat ganda, benda ni juga dia melahirkan satu masyarakat yang teguh dari segi ikatan perpaduan. Lepas tu dia membentuk satu masyarakat yang maju dari segi ekonomi, politik dan sosial.